dapat dah. 1,000 boleh ke boleh? Ya tak? Tak berani. Jalan dah. Aduh. Jeng jalan. Aku amal lagi kenduri ho. Jeng berat jalan ni. Allah tu berat. Lagi kenduri kot. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun tanda yakni dalil yang menunjukkan di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu dan tentu tidak bersifat Allah Ta'ala dengan lawannya iaitu bodoh atau pada makna bodoh. Ialah sekalian makhluk ini, tu ialah dalilnya dengan secara mudah dengan secara borong dia bagi. Kenapa tu kita tu wajib kena tahu dalil dalam setiap pegangan kita, mu'taqadat, perkara hak kita pegang dalam hati kita dalam bahasa agama ni mesti didasari dengan dalil. Kerana supaya terkeluar kita daripada muqallid. Arti muqallid ni orang turut mulut orang lain dah. Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Tu ikut mulut orang lain semata-mata asabiyah, ta'assub, tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu dia panggil muqallid. Maka la yakfi taklidu, tidak dimemadakan pada taklid ni, tidak dimemadakan taklid pada ilmu akidah. Sebab apa? Sebabnya bila kita nak mati nanti tu syaitan ni mari mengerumuni pada kita ni supaya tercabut iman daripada tubuh kita. Jadi syaitan ni dia tak selesai dengan kita tu buat maksiat, buat derhaka dengan Allah Ta'ala. Dia tak selesai situ.
Dia selesainya apabila kita tu kafir. Nah, qala syaitan lil insan ukfur. Katanya syaitan kepada manusia, kufurlah olehmu. Nah, jadi selagi mana manusia tu tak kufur, walaupun maksiat besar apa dia buat, maka syaitan tak akan tinggal dia. Nah, dia akan usaha supaya manusia ni jatuh kufur. Tu, maka saat kita nak mati tu, nah, bagai-bagailah rupa bentuk syaitan mari. Dia akan menyamar sebagai tok guru ke kalau kita jenis taksub ke tok guru. Nah, atau jenis taksub ke orang tua yang mari rupa orang tua. Nah, tu bahaya ajar kita supaya kita tu murtad daripada agama. Nah, kita i'tikad perkara-perkara yang menyalahikan agama. Maka kalau kita tu orang iman yang ialah muqallid, dibimbangi ketika tunya kita tu ikut mulut syaitan. Nah, orang keliling tu tak nampak. Nah, dia orang nak mati pun tak nampak orang keliling tu. Nah. Tu hak yang nampaknya syaitan hak berupa dengan rupa orang tua dia ke atau rupa sahabat dia ke. Jenis taksub dengan saing. Ada juga jenis taksub dengan saing dekat sini. Jadi bila saing dia kata gapo ya beres lalu, ikut selalu. Syaitan akan berupa dengan rupa saing dia. Nah. Atau jenis taksub untuk guru, maka syaitan berupa dengan rupa guru dia. Nah. Supaya apa? Supaya dia jatuh murtad, keluar daripada agama. Sebab itulah ulamanya ihtiyat, cermat kita. Nah, mencermati kita ni supaya mengetahui ke orang panggil dalil dengan setiap-setiap daripada perkara yang kita pegang tadi. Nah, bila kita i'tikad, kita pegang kata Allah mesti bersifat dengan ilmu, dan ilmu Allah Ta'ala tu satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala yang tidak terdahulu oleh jahil, dan nyata sekalian perkara tu di ilmu Allah Ta'ala sedia kala. Orang panggil tanjizi qadim. Lulus sedia kala maknanya nyata di ilmu Allah Ta'ala sedia kala. Dan ilmu Allah Ta'ala tu tidak menyalahi dengan hakikat perkara. Nah, gitu-gitulah hak Tuhan tahu. Nah, maka tentu tidak Allah Ta'ala tu bodoh. Atau pada makna bodoh. Apa pada makna bodoh? Yakni ilmu-ilmu hak bahasa baharu. Mana ilmu yang al-ilmu al-hasilu bil ikhtiyari, ilmu yang hasil dengan usaha. Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu badihi, ilmu laduni, ilmu daruri, ikutlah. Semua jenis tu orang panggil di Allah Taala fi ma'nal jahli, panggil pada makna jahil. Maka tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat jahil dan pada makna jahil. Itu. Kalau gitu dalilnya mana? Kita nak i'tikad tadi kena ada dalil. Kalau dalil Quran itu banyaklah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Nah, Allah Ta'ala kata wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Memperselu, memperlahankan suara kamu ke ataupun mengkuat ke suara kamu, tak ada beza di sisi Allah Ta'ala. Nah, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui ia akan apa yang tersembunyi dalam dada-dada kamu. Itu. Itu banyak lagi dalam ayat lain. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan tiap-tiap perkara, tiap-tiap sesuatu, sama ada benda wajib, benda mustahil, ada benda jaiz, Allah Ta'ala zat yang maha amat mengetahui. Alim. Nah, sirah mubalaghah maknanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Itu ya juga tu. Ya'lamu mengetahuilah ya Allah Ta'ala tu apa? Ya'lamu kha'inata. Mengetahuilah ya Allah Ta'ala tu kha'inatal a'yun, akan mata-mata siapa yang buat khianat, yang tak jaga mata penglihatan, duk tengok benda-benda yang haram, tapi dengan secara halus. Itu khianat.
Kalau tengok bendahara ni gini luah hati mata tu bukan mata khianat tu peropok dah dia panggil. Ni. Mata khianat ni dia keling nak. Dia keling. Tu web juru sangat. Buh janggut, buh serban, buh curubah nah. Tengok orang tina seksi, kalau nak tengok gini kan yang kata kau orang pula serban besar atas kepala ni. Lepas tu tengok hujung-hujung mata keling. Tu orang panggil mata khianat tu. Mata khianat lagu tu ya'lamu kha'inatal a'yun. Tuhan tahu akan khianat-khianat daripada mata ini, mata-mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam dada manusia yang mata khianat tadi. Nah, jadi kita tu manusia bolehlah kita tipu. Dengan Allah Taala kita tak boleh tipu kerana Tuhan Maha mengetahui segala perkara. Baik. Itu orang panggil dalil nakli. Nah, dalil dia yang dipindah daripada Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ada pohon ni dalil akli dia panggil. Dalil yang dibangsakan fikir dengan akal. Apa dia kata? Adapun tanda, alamah atau burhan atau hujjah atau dalil yang menunjuklah ia tanda, ia dalil itu di atas mesti bersifat dengan pengetahuan Allah Ta'ala, dan tentu tidak Allah Ta'ala itu bersifat dengan bodoh atau makna bodoh. Itu ialah sekalian makhluk ini. Makhluk ni juga yang dalil. Lagu mana? Wajhul istidlal dia panggil. Wajah pendalilan. Wajah kita ambil makhluk ni jadi dalil yang menunjukkan mesti Allah bersifat dengan ilmu, yakni pengetahuan, dan tentu tidak bodoh atau pada makna bodoh pada zat Allah Ta'ala. Kita buat mari, jikalau Allah tidak bersifat dengan pengetahuan, ambil ribu gitu dulu. Fardu takdir dia panggil. Fardu takdir ni tidak menyebabkan perkara itu betul-betul berlaku. Kaedahnya fardiyatu al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Itu. Qadiyah fardu takdir. Fardu takdir ni kita kalau, jikalau. Ni bak nak ambil dalil, nak mengejak, nak mengkuat, meyakinkan iman, tak apa kita cakap jikalau tu. Hak tak bolehnya satu saja, jikalau hak lepas dah. Itu tak boleh. Dalam bab amal ibadah, itu tak boleh. Lau tu taftahu fa'lu syaitan dia panggil dah. Lau tu membuka perangai syaitan, hak Nabi sebut tu hak kalu lepas. Tu kalulah masa muda. Tu hak tak boleh. Ni. Kalulah kaya ke. Tu tak boleh. Hak tu perangai syaitan. Kalu hak dalam bab amal ibadat ni ada dua. Kalu hak sebelum, kalu hak lepas. Kalu hak sebelum tak apa. Itu kalu tu kalu cerdik dia panggil, kalu akal. Kita disuruh memikir. Kalau pergi seorang kan, boleh buat amal ibadat. Free pun free. Boleh semai jemaah. Boleh dengar orang mengajar. Kalau pergi disko kena bayar. Tu kalu tu sebelum buat. Sebelum lagi. Hak tu kalu tu bagus. Kalu tu mikir guna akal. Kalu hak tak bagus mana? Yang ni kalu hak lepas dah. Kalulah. Jangan. Jangan duk kalu-kalu gitu. Apa? Masa kesempatan ada ni guna. Gitu. Kalu sehat ke? Dah masa sehat buat apa? Masa sehat lara. Lepas tu sakit pun lara juga. Sedang molek dah. Kalu sehat. Hak tu hak tak boleh tu. Kalu hak lepas. Hak tu hak tak boleh. Tu. Ada pun kalau hak kita nak fikir tentang keyakinan kita terhadap hukum sifat ketuhanan, hak ni disuruh. Tu Quran pun ajar. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalaulah ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain selain daripada Allah, nescaya hancur langit bumi. Tu kan? Tuhan sendiri suruh kita memikir kalau. Kalau tu hak nak ambil pendalilan di atas hukum sifat ketuhanan, hak tu masyru'iyah, disyariatkan. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab tauhid hak besar-besar lagi, memang bagaimana dalil alam ni yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan pengetahuan dan tentu tidak bodoh atau pada makna bodoh di zat Allah Ta'ala.
Kita fardu takdir dia panggil. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ilmu, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan pengetahuan, tentu Allah bersifat dengan lawannya, lawan bagi ilmu, lawan bagi pengetahuan. Sebab lawan tu makna did dia panggil. Did ni tak boleh beri pun sekali. Kalau ada salah satu, satu lagi tak boleh ada ya. Itu. Bukan lawan tu makna gocah, bukan. Fak Wahabi ni dia tak faham. Dia tak apa duk mengaji ilmu tauhid. Tuhan ilmu-ilmu lawa-lawa bodoh. Dia duduk menganjing kata, lawa-lawa bodoh. Tuhan ada lawa-lawa tak ada. Dia ingat kalau lawa tu bergocah sparring. Tak betul faham memang tu ayat ke dia. Lawa tu bukan makna gocah sparring, bukan. Lawa tu maknanya did dalam bahasa Arab, wa didduha. Lawan dengan makna did. Bila did artinya tak boleh beri pun sekali dua perkara yang berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tak boleh beri pun sekali. Kalau ada salah satu, satu lagi tak boleh ada. Gitu lah. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan ilmu, berarti dia bersifat dengan lawan dia, did dia. Apa? Bodoh. Nampak tak? Gitu. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan ilmu, tentu pasti nescaya Allah bersifat dengan lawannya, lawan bagi ilmu. Apa dik bagi ilmu? Iaitu bodoh. Maka jika bodohlah oleh Allah Ta'ala, bagaimana dia nak buat alam makhluk yang sebegini? Itu satu. Dan kalau bodoh oleh Allah Ta'ala, betapakah boleh berhajat oleh yang lain kepada orang yang bodoh? Gitu lah. Betul tak? Kita punah kereta rosak. Kita rosak ni kita pergi atas ke syekh tukang masak ke pomeng beki kereta. Syekh tukang masak. Gitu. Kereta rosak gitu restoran. Syekh, tolong beki sikit kereta hamba. Siapa hak bodoh lah? Syekh tu kan kita. Kita hak bodoh. Apa? Hidup berajak dengan orang hak tak pandai. Syekh tu kata, saya bukan pomeng. Saya tukang masak, saya syekh. Tak apalah, boleh kot. Syekh pun lebih kurang juga pomeng. Terawih sikit ya. Berat. Dia pun ambil senduk, ambil puyuk, ambil pisau. Dia terahlah kerak kau tu kerak. Dah suruh sangat. Suruh-suruh tak jadi kereta. Mana kau rosak? Saya ada kan, saya bukan pomeng, saya syekh tukang masak. Ya awak mari atas kereta rosak saya buat apa? Tak ada. Kalau pergi atas juga tu makna orang bodoh lah tu. Bodoh lebih pada syekh tu lagi. Maknanya orang bodoh ni orang tak berajak. Gitu tu. Orang tak berajak kepada orang bodoh. Maka kalau Tuhan tu bersifat dengan bodoh, atau pada mana bodoh, bagaimana makhluk ni boleh berajak ke dia? Itu yang kedua. Yang pertama tadi pun, kalulah orang panggil Tuhan ni bersifat dengan bodoh, atau pada makna bodoh, bagaimana boleh Tuhan buat makhluk sebegini besar, badi'ul hikam, begitu sekali cantik dan penuh orang panggil kebijaksanaan kejadian Allah Ta'ala buat ni. Siapa kau mana hak cerdik lah ni, pun tak nak buat serupa hak apa Tuhan buat, tak boleh. Tu. Jadi kalau Tuhan tak bersifat dengan ilmu, tentu Tuhan bersifat dengan lawan bagi ilmu. Apa lawan bagi ilmu? Iaitu bodoh, atau pada makna bodoh. Maka kalau Allah Ta'ala apa tu bodoh, tentu Tuhan tak boleh buat alam makhluk ni. Dan tentu makhluk ni tidak berajak kepada dia. Yang itu. Maka Tuhan tak boleh buat makhluk ni, menyebabkan makhluk ni tidak ada. Tak ada, alam ni tak ada. Maka alam makhluk ni tidak ada, betul? Tidak betul, dusta. Tidak ada alam ini, batilun, dusta, palsu. Sebab apa? Kerana alam ni, makhluk ini dapat dilihat adanya dengan mata kepala kita. Langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganek, gajah, rimau, ayam, itik, serati, gapo semua ni dah. Kita sendiri pun termasuk makhluk juga. Pasal apa hak buat kalau bukan Allah?
Ada lagi Tuhan lain pada Allah? Nah, kalau ada lagi Tuhan lain pada Allah yang mendakwa diri dia Tuhan, berarti sama dengan Allah juga, sama-sama bodoh. Sebab apa? Allah pun Tuhan, pahak sekali lagi mengaku Tuhan. Oh sama pada dakwa ke Tuhan sama-sama bodoh. Sama bodoh-bodoh tak boleh nak buat alam makhluk ni. Warilah berapa belah ekor Tuhan pun kalau dia bodoh tak boleh buat makhluk ni. Pas makhluk ni tak jadi, tak ada. Tak ada alam makhluk ni betul. Tak betul. Berapa? Boleh lihat makhluk ni ada dengan mata kepala. Tengok. Maka makhluk ni ada ni lah menunjukkan Allah bersifat dengan ilmu dan tentu tidak bodoh. Itu. Kecek rekah lagi tak tu. Nak wis apa pehega apa dia dalil yang menunjuk mesti Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu tentu tidak bodoh atau pada makna bodoh itu ialah sekalian makhluk ni huraiannya lagu tu. Jadi huraian tadi itu dia panggil apa? Wajhul istidlal, wajah mengambil dalil dia panggil. Nah, istidlal artinya talabud dalil, menuntuti dalil. Itu dah. Jadi kalau kita orang tanya, mu kata Tuhan itu bersifat dengan ilmu, tentu tidak buta. Tentu tidak bodoh atau pada makna bodoh. Mana dalil? Jawab dia makhluk ni. Tu jawab dia makhluk ni. Hadhil makhluqat, hadhil kainat. Bagaimana makhluk ni menunjukkan mesti Allah bersifat dengan ilmu? Jawabnya tak ada. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan ilmu, tentu dia bersifat lawannya iaitu bodoh. Kalau Tuhan bodoh, tentu dia tidak boleh buat alam makhluk ini. Dan tidak ada makhluk yang berhajat pada dia. Maka tidak ada makhluk ini, itu dusta, palsu, batil. Sebab apa? Sebab makhluk ni dapat kita lihat dengan mata kepala dia wujudnya. Ada. Kita semua ni. Nah, ini menunjuk kata Tuhan yang mengada tu mesti bersifat dengan ilmu. Kalau bodoh kan nak pasal kipah tak pandai. Bagaimana nak pasal kipah nak tekek tu dah. Kipah beli ke dalam kotak tu ke. Nah, garu pala dia tengok. Tengok buku gambar dia panggil. Buku buku manual dia dah. Mau sekeru mana pula lah sudah. Dia bodoh ni kak. Jangan kata nak buat langit bumi, buat kipah ni tak boleh. Nah, nak pasal kipah bukan nak buat kipah, nak pasal kipah jadi kipah. Nah, pas tak okey langit bumi begitu sekali tak ada siapa makhluk mengaku dia hak buat. Langit siapa buat? Hamba buat. Tak ada takat ni tak ada lagi. Tak percaya tengok ada hujung tu made in Malaysia langit. Langit ni made in Malaysia. Tak ada lagi setakat ni. Nah, siapa hak buat langit bumi? Allah lah, Tuhan. Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Kalau kita kata Tuhan itu tidak bersifat dengan ilmu, dia tak boleh buat langit bumi ni. Tak boleh buat langit bumi ni tak ada. Ada. Lepas tu siapa buat kalau ada ni? Bukan Allah. Siapa? Tuhan lain selain pada Allah. Tuhan lain selain pada Allah tu bersifat dengan ilmu juga ke? Dah kalau sama pada dakwa ketuhanan yang jangan Allah, artinya sama-sama tak bersifat dengan ilmu, sama-sama bodoh juga. Kalau sama-sama bodoh, sama-sama tak boleh buat langit bumi ni. Wari jutone Tuhan pun tak boleh buat langit bumi ni kalau gitu. Tu kita bahas dulu dalam sifat wahdaniyah. Artinya tak boleh berbila Tuhan. Paling kurang berbila dua tu tak boleh. Artinya kalau kita dah sabit kata Tuhan tu bersifat dengan ilmu, tentu tidak bodoh. Itulah pegangnya kita. Dalilnya apa? Makhluk ni. Jadi makhluk ni kita tengok ke makhluk ni begini mau sekali molek comel ni. Reti di dalam kepala otak kita, dilalah pengertian. Faham dalam kepala otak kita, sang pencipta dia ni mesti bersifat dengan ilmu. Kalau bodoh tak boleh buat lagu ni mo. Itulah orang panggil dalilnya sekalian makhluk ini. Habis. Kemudian kata dia dan hayah. Masuk sifat baru pula kita. Dan hayat artinya arti hayat hidup. Boleh juga. Nak terjemah hidup pun boleh. Nak terjemah pehidup pun boleh. Cuma tak boleh terjemah menghidupi. Itu tak boleh. Dia setiap sifat ma'ani ni terjemahan dia tu boleh jadi 3. Melainkan sifat hayat 1 saja 2. 3 tu mana? Terjemah dengan makna sifat.
terjemah dengan makna samaratus sifat, terjemah dengan makna ta'alluq bagi sifat. Contoh kita kata ilmu, hak sebelum ni. Ilmu kalau terjemah dengan makna sifat, pengetahuan. Nah, gitu dah. Makna satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Kalau kita terjemah ilmu dengan makna samaratus sifat, kesal daripada sifat atau buah bagi sifat, jaksa bagi sifat dia panggil. Maka ilmu artinya tahu, gitu dah. Ilmu artinya tahu. Kalau kita terjemah ilmu dengan makna ta'alluq, hijau, bidai kuasa dia, maka ilmu artinya mengetahui. Itu tiga je. Gitulah sifat ma'ani yang lain. Kudrat terjemah dengan makna sifat perkuasa. Terjemah dengan makna samaratus sifat kuasa. Terjemah dengan makna ta'alluq bagi sifat menguasai atau berkuasa. Nah, jadi perkuasa, kuasa, menguasai atau berkuasa itu ta'alluq dia. Nah itu. Iradah pun gitu lah. Penentu, nentu, kata ni. Menentu. Itu. Sama basar kalam pun gitu juga. Malaikat hayat satu je, dua. Terjemah dengan makna sifat, perhidup. Terjemah dengan makna samaratus sifat, hidup. Gitu ya. Adapun ta'alluq bagi sifat hayat, tidak ada. Tak ada. Ya, tidak ada ta'alluq sifat hayat ni. Lepas tu, orang panggil sifat hayat ni semata-mata sifatun tusahihu lizzat. Orang panggil sifat yang mengesahkan bagi zat tu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Nah itu. Orang panggil apa? Pada ta'akul akal, satu zat yang kita nak percaya tu dia bersifat dengan begitu begini, hidup ke mati dia? Gitu. Kalau mati tak ada lah sifat-sifat yang kita nak percaya tu. Betul tak? Orang mati, Profesor Madia, kita tanya dia, Prof, 1+1 ke apa? Senyap tak jawab. Bodoh Prof ni. Loh, nak jawab guano moga yang mati. Tak ada dalam ilmu kudrat. Dah. Orang mati tak ada. Ni, orang hak bina badan ke? Tubuh besar-besar. Nah, tapi mati, kita pergi jetik lengan dia. Ya boleh walah tak? Tak walah, senyap. Lembek awak. Nampak body besar. Mana orang tapap ke apa tak berlawan. Dah yang mati. Nah. Tu. Jadi nak cerita kata kena. Seolah-olah sifat hayat ni ialah sifat yang mengesahkan zat tu bersifat dengan segala sifat-sifat yang lain. Itu. Sebab itulah kalau ulama kalam, sifat ma'ani ni dia bila hayat dulu. Hayatuhu wa kudratun iradah. Gitu. Dia bila hayat dulu. Sebab apa? Sebab ta'akul akal. Nah, orang panggil ta'akul akal, mana secara berfikir akal. Nah, syarat ngoti pada akal kita, zat yang nak bersifat dengan segala sifat-sifat yang lain, disyarat dia tu hidup ke tak hidup. Kalau tak hidup, bermakna mati. Kalau mati, sifat lain tak usah percaya lah, sia-sia saja. Duk percaya dia tu begitu, gini tu, hidup dah, mati dah. Basi masuk aku duk dengar. Hendak itu ini, basi masuk. Kata pak mak baik, juruh, dermawan, murah hati, dak bakhil. Nah, pemurah. Nah, prihatin. Pak mak mana? Pak mak mati dah 10 tahun lalu. Mudik cerita bagi sia-sia dah. Itu lagu tu lah. Jadi sebab tu kalau ulama kalam, dia akan bila sifat ma'ani ni sifat hayat dulu. Sebab apa? Sifat hayat ni syarat ngoti fit ta'akuli ka'anna syarti fil waqi'. Nah, seolah-olah syarat pada realiti, tapi syarat ngoti pada akal. Pada akal kita memang zat tu nak bersifat dengan sifat kesempurnaan hak lain, hidup tak hidup. Maka disabit ke dalam hati kitanya, mesti Allah hidup, tentu tidak dia mati. Tentu Tuhan sebut dalam Al-Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut.
berpeganglah hati kamu tu di atas Tuhan yang maha hidup, tidak mati. Tiba-tiba mari wan hizam, Tuhan ni tak hidup, tak mati. Ya pelik. Ya canggih ayat Quran. Nah, Tuhan ni tak hidup, tak mati. Kok mana? Quran kata Tuhan tu hayyun la yamut, maha hidup, tak mati. Tapi mari buat ni kata Tuhan ni tak hidup, tak mati. Azallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Nah, jadi itu ajaran sesak tu dah. Ajaran sesak tu kalau orang kata Tuhan tak hidup tak mati, itu bukan Tuhan tu ayat tahik mung tu ayat dia. Nah, tahik hidup ah.
Ndak mati dak? Ndak. Nak kata hidup tak nyawa, nak kata mati busuk bang abang dia. Nah, kalau tak hidup tak mati tu ayat tahikmu bukan Tuhan dah. Tu ayat itu. Setara tu ada hak sesak pun ramai orang ikut. Tu pelik kita nak si akhir zaman ni otak duk mana tahu tak reti dah. Nah, nyaman jadi ustaz pun ramai orang ikut tu ni. Canggah Quran tu. Canggah Quran tu. Nah, Quran kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan tu hayyun la yamut. Tuhan tu maha hidup tidak mati. Mari-mari dia Tuhan tu tak hidup tak mati. Serupa tak dengan hak Quran kata? Serupa tak? Tak serupa. Tak hidup tak mati. Gapo? Kalau tak hidup mati. Kalau tak mati hidup. Dua tu kan hidup mati ni dik juga. Ni. Dua perkara hak tak boleh beripu sekali. Ad-diddani la yajtami'ani. Ni tak hidup tak mati. Gapo? Jawab dia tak ada gapo, tahikmu sendiri ayat dia. Nak kata hidup tak bernyawa. Nak kata mati busuk bang abang dia. Ayat gitu selalu. Nah. Jadi Tuhan tu bukan tak hidup tak mati. Tuhan tu maha hidup tak mati. Lagu tu. Habis. Jadi hidup sifat perhidup susah ni tak ada takluk. Jadi terjemah dia tu dua. Mana terjemah dengan makna sifat perhidup, terjemah dengan makna samaratu sifat hidup. Adapun takluk, tak ada menghidupi berhidupan tak kena gitu ni. Menghidupi itu termasuk daripada takluk sifat kudrat dah, menghidup, memati itu. Tu orang panggil sifat fi'il. Dia sifat ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat tu orang panggil ibarat daripada sifatu fi'lin, sifat fi'il Allah Taala, sifat perbuatan. Ada pun kita belajar ni orang panggil sifatu zatin, sifat zat Allah Taala. Beza mana sifat fi'il dengan sifat zat? Sifat fi'il lawan dia bukan mustahil. Gitu. Sifat zat lawan dia tu mustahil. Nah, macam kudrat, lawan dia apa? Lemah. Lemah tu mustahil. Itu. Iradah lawannya apa? Ikrah. Ikrah tu mustahil. Ilmu lawannya apa? Jahil, bodoh. Bodoh tu mustahil. Hayat, hidup lawannya apa? Mati. Mati tu mustahil. Itu dia panggil sifat zat. Sifat yang ada di zat. Nak cari dia, lawan dia tu mustahil. Tertegah, tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Ada? Kalau sifatu fi'lin, sifat perbuatan Allah, lawan dia bukan mustahil. Gitu. Mana contoh? Menghidup tadi. Nah, Allah menghidupkan makhluk. Betul tak? Lawan bagi menghidup apa? Sudah tak kita tahu berat apa ni. Lawan bagi menghidup, memati. Tuhan mematikan makhluk mustahil kah? Tak, harus. Nampak tak? Jadi sifat fi'il lawan dia tu tidak mustahil, harus juga. Tu. Tuhan menghidupkan makhluk, harus. Mematikan makhluk, harus. Memberi sehat makhluk, harus. Memberi sakit makhluk, harus. Menyembuhkan makhluk, harus. Mengekal sakitkan makhluk, harus. Mencelakakan makhluk, harus. Membahagiakan makhluk, harus. Jadi lawan dia tu harus. Jadi kalau lawan dia tu harus, itu nak camnya ialah sifatu fi'lin, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Tapi kalau lawan dia tu mustahil, itu sifatu zatin, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu. Baik. Kata dianya, maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa dan nafas. Jadi Tuhan hidup dengan sifat pehidup. Tuhan hidup dengan sifat pehidup. Jadi sifat ni tak boleh bercerah tangga daripada zat. Maka sebab tu la ya'tarihil maut, tidak mengenai di atas Allah oleh mati. Adapun kita hidup bukan dengan sifat hidup. Makhluk ni hidup ialah di antara berkapuhnya dua diri. Sana satunya zat jasad, duanya zat ruh. Bila berkapuh dua zat ruh dengan jasad, di sisi berkapuh dua zat jasad dan ruh, maka Allah jadikan hidup. Maka sebab itulah zat
roh bukan sifat bagi jasad. Tu tak betul kalau ada orang kata roh ni sifat bagi jasad kita. Bukan. Roh tu satu zat yang lain. Nah, roh tu apa? Makhluk yang abadi. Apa makhluk yang abadi? Jadi makhluk yang ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Itu Allah memperkekalkan roh. Tapi kalau jasad, makhluk Allah Ta'ala juga, tapi akan hancur, lebur. Selain daripada roh para nabi, para anbiya mursalin dan orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki tidak hancur, tak hancur lah. Tapi kebanyakannya makhluk ni jasad dia tu hancur. Kemudiannya nanti Allah Ta'ala ganti jasad lain pula. Bangkit dengan jasad ke? Bukan bangkit dengan roh saja, bukan. Jadi jasad kita ni, jadi makanan ulat di dalam kubur, tetapi bangkitnya nanti dengan jasad juga. Tapi jasad yang baru, jasad yang lain. Di atas rupa yang lain lah. Kalau rupa ahli syurga, semuanya muda-muda belia, pertengahan umur 31, 32. Segak-segak. Tak ada ubai walau seorang. Ni. Semuanya handsome segak laka. Hidung macam nyakut aju laka. Comel-comel belaka, segak-segak belaka. Kalau ahli syurga, apa? Jasadnya. Kalau ahli neraka, jasadnya huduh-huduh belaka, busuk banga belaka, hitam lengit belaka. Walaupun dunia mula putih sepau. Itu hidung macam nyakut baju. Di dunia mulanya segak handsome semak. Tapi kalau dia syaqawah, dia orang celaka, bangkit nanti jasadnya Tuhan tukar. Tukar dengan jasad yang keji, yang busuk banga, yang hina. Bahkan rupa pun terkadangnya Tuhan tukar. Ada rupa lembu, ada rupa kera, ada rupa babi. Itulah gitu. Jadi kalau kita nak rupa kita rupa yang baik, maka beramal dengan amalan orang yang baik. I'tikad yang baik. Beramal dengan amal yang baik. Barulah kita nanti di atas rupa yang baik jasad kita Tuhan ganti. Gitu. Kalau kita pilih yang jahat, berarti kita tidak berakal. Gitu kan? Dalam Quran itu sebut tu. Baca ni suratul Mulk, baca semua suratul Mulk ni. Tu yang kata mana? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'i. Puak ahli neraka saya kata, kalulah mula di dunia kami ni nasma'u, dengar. Mana hadir ke majlis ilmu, dengar orang mengajar. Au na'kilu. Au dengan makna waw. Waw dengan makna ma'iyah. Apa? Serta berfikir. Mana tubuh tu hadir dengar orang mengajar. Akal pun turut mikir. Itu. Kalau tubuh saja je hadir, akal duduk bah ke Rusia, bah ke Turki, bah ke Amerika, mana dia hadir ke? Akal yang hadir tu. Apa? Sebab akal tu orang panggil tu iqal. Apa? Yang menegahkan keburukan tu tak boleh masuk dalam diri kita. Maka sebab tu orang yang memilih keburukan, orang yang tidak berakal. Akal dengan makna tamyiz, mayyaza yumayyizu tamyizan. Artinya yang memboleh bezakan yang baik dengan yang buruk. Beriman baik, kufur tu buruk. Mentauhidkan Tuhan tu baik, mensyirikkan Tuhan tu buruk. Jadi sebab tu orang yang pilih buruk dalam kehidupan dia, walaupun dia punya akal, tapi akal dia tu akal gharizi dia panggil. Akal serupa dengan lembu kubah itik gitu lah. Keti lapar perut nak cari makan. Nak berok cari jambe. Nak tidur cari kandai. Itulah. Tak ada beza. Bah keteruk pada menata lagi. Balhum adallu. Gitu macam mana dia orang cerdik tu Ustaz? Ada akal. Akal apa? Akal lembu ayat dia gitu lah. Akal gharizi dia panggil dia tu ni. Tu akal gharizi. Maknanya tak ada akal nurani. Sebab tu orang kafir, orang yang buat maksiat, orang buat kerja hak deraka dengan Tuhan ni sebenarnya orang yang tidak berakal, la taqilun. Mereka tak ada akal sebenarnya.
Sebab apa? Kalau mereka ada akal, pasti mereka pilih yang baik. Nah, sebab tu Buddha, bila dia tu mumayyiz, dia panggil mumayyiz. Artinya apa? Iaitu boleh makan sendiri, boleh basuh berak sendiri, kena cemar cuci. Itu kan? Kan cerdik dia panggil. Ha? Boleh makan sendiri, bagus tak? Baik tak? Baik. Nak menyusuh orang, nak menyusuh semua. Dia ni. Basuh berak sendiri, baik tak? Baik. Ha. Jadi sebab tu orang budak, tapi bila dia boleh basuh berak sendiri, boleh makan sendiri, orang panggil mumayyiz. Boleh tamyiz, boleh membezakan yang baik dengan yang buruk. Jadi orang yang tak boleh beza baik dengan buruk, bahkan dia pilih hak buruk, orang ni tak ada akal. Sebab akal tu dengan makna tamyiz, yang boleh membezakan yang baik dengan yang buruk. Betul tak? Jadi kalau hadir tu yang kata, kalulah mula kami dunia ni dengar orang mengajar serta akal kami guna untuk pilih yang baik, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tidak jadi ahli neraka sa'ir. Nah itu. Nah, itu lagu tu ya. Jadi nak bagi jasad kita tu baik, bagus, comel, di dunia ni lagi kita kena beramal dengan amalan yang baik. Barulah bangkit nanti jasadnya baik. Nah, kalau kita wa amal dengan amalan yang jahat, i'tikad yang jahat, wa amal amalan yang jahat, maka nanti bangkitnya dengan jasad yang jahat, yang keji. Nah, muka hitam lengit. Nah, busuk banga bau nanoh dano. Nah, tuh. Nah, kadang-kadangnya jadi muka tu kera, babi, anjing, lembu. Sebab apa? Sebab berdasarkan amal kita buat kerja di dunia mula. Itu. Jadi roh tu satu zat, jasad satu zat yang lain. Maka bila dua zat ni berkapuh, di sisi jadi yang orang panggil berkapuh dua zat, jasad dengan zat roh, Allah jadikan kita hidup. Maka oleh kerana hidup kita tu dengan sebab musabab berkapuh dua zat, jasad dengan roh, maka boleh pisah tak dua zat? Boleh pisah dua zat. Dua zat, zat lain-lain bukan sifat dengan zat. Boleh, nah, roh satu zat, jasad satu zat. Maka boleh pisah? Boleh. Boleh pisah. Maka sebab tu ya'tari alaina al-maut tu, mengenai di atas kita tu oleh mati. Sebab apa? Sebab kita hidup di sisi berkapuh roh dengan jasad. Maka mengenai di atas kita mati, mengenai. Sebab apa? Roh dengan jasad ni boleh pisah. Sebab apa boleh pisah? Sebab roh satu zat, jasad satu zat. Bukan roh tu sifat bagi jasad, bukan. Lagu tu. Nah, adapun Allah Taala tidak tidak hidup dia dengan roh, tidak. Nah, haram kita i'tikad Allah Taala tu hidup dengan roh, haram. Walaupun roh tu roh yang qadim. Sebab apa? Ternafi keesaan Allah Ta'ala, wahdaniyat pada zat. Artinya Allah bukan esa pada zat, dua. Mana? Jasadnya berjisim, patut rohnya pula yang qadir. Apa tu? Dua Tuhan. Lagu tu. Nah, mustahil ala Allah. Patut Allah Ta'ala hidup dengan apa? Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayat, dengan sifat perhidup. Perhidup hayat ni ialah satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Bila sebut kata sifat, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu, dia bukan zat tapi dia tak boleh bercerai, tanggal daripada zat, gitu kan? Maka kerana tu la ya'tarihil mautu, tidak mengenai di atas Allah oleh mati. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan perhidup. Bukan Allah Ta'ala hidup dengan roh, dengan nafas, bukan. Macam kita nafas tak cukup oksigen, lelah. Nah, atau ditidurkan. Nah, sementara. Lepas tu selama-lamanya innalillah. Tu. Nah, itu kita sebab kita hidup tu dengan sabab musabab. Sebab makan, sebab minum, nah, sebab roh, sebab nafas, itu. Kemudian gapokah ruh hakikatnya, itu kita tak boleh nak bercara. Dalam Quran Allah Taala sebut dah. Nah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Menanya manusia kepada engkau, hai Nabi Muhammad, tentang roh, jawablah olehmu, roh tu urusan Tuhan.
Tak usah kita duduk reko-reko. Saya ni ada satu ustaz Indonesia. Orang duk panggil Buya ke dia. Nak sini. Saya tak panggil lah Buya dia. Sini. Dia kata kita ni ada nama bagi roh. Roh kita ni ada nama tersendiri. Tu. Jadi kita kena cari nama roh kita. Bagaimana cari? Bayar duit pada tok guru dia. Nanti tok gurunya akan beri nama roh. Awak nama Abdul Muhaimin, awak nama Abdul Salam, awak nama Abdul Rahim, awak nama Abdul Rahman, awak Abdu. Dia gunakan dalilnya, katanya dalam kitab Jami'ul Usul, kitab Tarekat Naqsyabandiyah, yang apabila kita buka, bukan bicara nama roh, bukan. Nama Abdul Rahman, Abdu hak diidhafah dengan Asmaul Husna Allah tu tentang mazhar tajalli sifat-sifat Allah ke atas hamba-hamba Allah, gitu. Jadi kalau kita nak anak kita tu orang yang pemurah, kasih pada makhluk, letaklah nama Abdul Rahim atau Abdul Rahman, gitu. Tu. Nak anak kita tu, orang murah rezeki, letak Abdul Razak. Tu lagu tu. Tu je, bukan nama bagi roh tu. Tu. Jadi nama roh, ada pula style nama roh lah ni deh. Boleh jual beli pula. Pelik-pelik weh. Pelik-pelik. Di Malaysia kita ni alhamdulillah tak ada lagi lah setakat ni. Tapi kek-kek lagi boleh jadi ada juga tu. Ya slow-slow. Dia ramai orang ni dia suka benda-benda lagu tu. Katanya Tok Guam boh, dia katakan cuba mu tengok. Orang alim nahwu, ramai ada follower pengikut. Ramai. Orang alim nahwu, balarah, ma'ani, bayar, badek, tak ada orang ikut, tak ada orang kenal, orang serabut perut pun ada apa benda, hidup mengajar apa peningnya aku. Orang alim fiqh, tak ramai pengikut. Adalah, tapi bukannya bolak-balik tangan tu kena cium ni. Orang alim usuluddin tak amal mengikut kek kepala apa tu buat mengaji mula. Mengaji apa Tuhan hidup-hidup lawan-lawan mati. Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Tuhan ilmu-ilmu lawan-lawan bodoh. Tu lawan pula kau orang jahil. Tapi kalau orang hak dakwa bukan orang alim tasawuf dah, dakwa. Hamba guna dakwa. Kalau orang alim tasawuf pun tidak gitu. Tu ramai juga pengikut, tapi pengikut ni tak akan jadi taksub pelik-pelik. Kalau alim sungguh tasawuf. Datuk guru tasawuf betul-betul ni dia tarkud dakwah, tinggal dakwah. Dia tinggal dakwah. Bukan kalau ada orang tengok khamak pelik-pelik, dia marah pula. Jangan cerita kau orang lain. Selagi mana aku hidup jangan cerita. Bukan dia sendiri ambil mikrofon duk cerita. Yo ya. Mimpi tu kasyah ni mampulah. Dah. Kalau hak alim sungguh tasawuf tu gitu. Dia kalau boleh nak khumul, hubbul khumul, cintakan kepada ketidakdikenalian. Tu nak bahasa Melayu aku pelik dah tu. Khumul ni makna tak dikenal, tenggelam. Idfin wujudaka fi ardil khumul, kata Ibn Athaillah Al-Sakandari. Tanamkan kewujudan engkau di dalam bumi yang tenggelam dalam. Artinya tidak dikenali. Orang yang alim sungguh tasawuf, orang yang betul-betul sufi sungguh, mereka tu tidak suka dikenali. Mereka hubbul khumul. Macam kita hubbus syuhrah, suka soho. Jumpa orang, awak kenal saya siapa? Awak kenal saya siapa? Awak tak kenal saya siapa? Saya punya CD banyak tu di Jabapah ke apa di. Saya duk ceramah lekul-lekan duk takbir 14 dah pecah lekung. Awak tak kenal saya siapa ni? Pelik awak ni. Tu kan kita tu hubbus syuhrah dia panggil. Tu kalau orang tahu, orang tak tahu sudah. Kalau orang sufi sungguh tu hubbul khumul. Apa? Tak suka dikenali. Bukan kata orang tu pakak buka keping pula. Siapa-siapa nak jadi anak murid saya, nak ambil tarekat dengan saya, isi borang. Yuran daftar. Ada lagu tu, ada.
Nah, jadi orang sufi sungguh tu dia tak suka masyhur, tak suka. Bahkan mereka suka khumul, tenggelam, hilang, tak dinampak oleh orang. Itu. Terkadangnya ditutup dengan ilmu fiqh. Gitu. Nah, orang ingat dia ni tak ada apa-apa lah. Menurut mengajar bab wajib, harai, halal, syarak, soh, bata. Tak kecek langsung. Maqamat, ahwal. Itu dia tutup gitu. Itu pun kena rayak juga. Sebab takut orang dia ingat aku. Oh, wali ni ya khumu. Dia tutup. Tak nak dikenali. Mana pakai seluar pendek. Duduk kedai kopi. Main daun tu. Ada juga salah faham gitu. Tu bukan wali. Tu kuali dia panggil dia tu ni. Ngarut belakang pun ni. Orang tak boleh kena rayak sosok. Nah. Bagus sungguh. Makna khumul tu dia tak nak masyhur sehingga apa kadang-kadang orang tak tahu dia tu orang sufi. Apa? Dia tu duk bercara ilmu-ilmu zahir banyak. Nah, kalau muncul di khalayak mu cerita halal, haram, sah, batal, makruh, sunat, harus qala Allah, qala Nabi. Tak ada orang panggil saya bermimpi, saya kasyaf, saya diberi firasah, difutuh oleh Allah, nampak. Nah, tak ada. Tak ada gitu. Padahal benda tu ada di dia ada. Tapi tutup. Itu maknanya khumul. Nah, dia tutup dengan pakaian syariat dia. Nah, sehingga orang itu tidak gulu, tak melampau-lampau. Jadi orang-orang yang dakwa orang sufi, dakwa orang tasawuf, dia suka dakwa-dakwa. Nah, suka dakwa-dakwa. Nanti akan berlaku dajjal ini. Mari kita buat perkampungan Islam di sini. Apa bayar berapa duit. Contoh lah tu. Siapa keadaan anak murid itu berhenti hijau. Apa? Kita akhir zaman ni dajjal nak mari dah. Berhenti hijau. Enggak. Jadi pendakwa sufi, pendakwa tasawuf ni lah ramai pengikut. Ya sungguh. Tak usah hok pakai serba. Wahizan hok bodoh engkau baca Quran salah. Nah, Allah tak hidup tak mati tu. Pong, hama pengikut dah. Hok pakai serba berjanggut, celok gapo, sugi kiri kanan, selingo wasabah balik tekok jubah labuh tak tahu lah. Kau lagi ramai. Nah, cuba tengok. Mesti gitu. Orang alim nahu, sorak, ma'ani, bayang, badan, istiqaq, waduk, sufiq, qawafiq, ulumul hadis, usulul hadis, mustalah hadis, ilmu ilal, apa tak ada pengikut, tak ada. Tapi kalau pendakwa tasawuf, kita sebut pendakwa, bukan ahli tasawuf. Pendakwa sufi, pendakwa tasawuf, mesti akan ramah. Sebab apa? Dia suka waktu bik benda-benda hak pelik-pelik yang direka, dan manusia pun suka benda hak pelik-pelik. Betul tak? Duk ngaji rukun qauli, rukun fi'li, qalbi ngatu. Ngajar tu tak ada benda lain. Kayak gitu orang kita. Betul tak? Sungguh. Ngajar nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Nah, hukum akal, hukum wujud, istihalah jawah, wajib, mustahil, jaih. Puah dah dengar. Nah, kita nak pelik sikit. Gharib. Masya Allah, tak pernah dengar. Nah, roh ni bukan makhluk, tuan-tuan. Pelik tu. Allah khalik. Kita makhluk. Tapi roh bukan makhluk. Tapi dia panggil apa? Makhfiyun. Makhfiyun. Apa? Sebab wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi hak tiup dia panggil. Roh ni tiup. Ni tiup macam kita tiup. Tu. Roh tu Tuhan tiup. Bukan Tuhan buat ya. Bukan Tuhan menjadi Tuhan tiup. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kami tiupkan padanya min ruhi. Dia kata apa? Min tu min litabai, sebahagian daripada roh kami. Berat. Jadi roh tu ada dua unsur. Unsur kehambaan dan unsur ketuhanan. Maka roh tidak boleh dipanggil makhluk, tak boleh dipanggil khalik. Kan pening lah tu. Nah, berat. Kalau kita buka tafsir-tafsir alim ulama, hatta ulama sufi sekalipun tak ada syarah lagu tu. Roh makhluk lah. Nah,
Tu roh tu buat. Ada pun proses kejadian. Tu beza tu. Memang. Proses kejadian kita dengan jin tak sama. Jin beranak terus mukallaf. Kita beranak mukallaf terus mampu selok kita. Nah. Proses kejadian memang berbeza. Orang yang menata, orang dengan jin, langit, bumi ku lain. Nah. Tapi semua makhluk Allah. Ya, semua makhluk Allah. Allah yang menjadi. Gitu lah. Ya dah. Roh bukan makhluk. Roh makhfiyung. Pelik gitu. Gapa dia? Makhfiyung dia panggil. Gapa benda hak ditiup oleh Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi bukan juga bukan Tuhan. Kan pening. Kan pening lagu tu. Dah? Gapa nak ayat tu gapa? Jadi roh ni ada unsur ketuhanan, ada unsur kehambaan gitu. Roh kita ni. Sebab tu ada nama roh tu. Abang Zailan tahu nama roh Abang Zailan apa? Tak tahu. Bayar dulu. Nanti saya bagi tahu. Bu bayar, saya bayar. Nama roh Abang Zailan gini-gini. Tu cukup dah. Mana hebat dah. Boleh berkomunikasi dengan roh. Nama Abang Zailan. Tapi roh nama lain. Jadi Zailan cakap dengan roh tadi nama Abdul Rahim ke Abdul Rahim ikut. Merago Sukma dia panggil. Dah tu macam-macam lah. Tak payahlah benda-benda ngarut gitu dah ni. Payahlah. Tinggallah. Tinggal hak benda-benda hak tak baik, hak benda tak jelas. Tak ada kejelasannya. Reko-reko. Benda reko-reko. Habis itu. Dan tiada dengan sebab makan dan tiada dengan sebab minum. Ya dah. Allah Ta'ala bukan hidup dengan nyawa, dengan roh, dengan nafas. Dan tiada dengan sebab makan dan tiada dengan sebab minum. Adapun kita tu hidup, hidup kita Allah Ta'ala menjadi di sisi sabab musabab. Sabab musababnya roh berkapur dengan jasad. Sabab musababnya boleh menafas, oksigen cukup. Sabab musababnya boleh makan, boleh minum. Jadi kalau roh ada tapi nafas tak boleh, mati. Betul tak? Roh ada tapi orang tekuk, hidung tekuk mulut. Kan lepas tu kan? Tak boleh nafas. Roh ada tak? Ada. Mati tak? Mati. Atau boleh nafas, ada roh tapi tak boleh makan. Sebulan dah tak makan. Tak usah kata sebulan lah. Berapa minggu yang mati dah. Mati padang adat lah. Padang adat. Tak boleh minum. Mati padang adat. Maka kerana tu kita tu, hidup kita tu ya'tari alaina al-mautu. Mengenai di atas kita oleh mati. Maka Allah tidak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hidup dengan sifat pehidup. Hayat. Allahu hayyun bihayatihi. Allah zat yang maha hidup dengan sifat pehidupnya. Tak berjarak tangga sifat dengan zatnya. Jadi sifat pehidup ni apa? Sifatun qadimatun qaimatun fi zatillah tusahihu lizat yattazifu bi sifatil kamal. Mana satu sifat yang ada sedia kala di zat Allah tak serupa dengan sifat kita. Yang mengesahlah ia sifat pehidup ni akan zat Allah secara ta'akul akal atau seolah-olah syarak sengati, seolah-olah syarak pada realiti apa zat Allah nak boleh bersifat dengan sifat-sifat selain daripada hayat tadi. Itu lagu tu. Habis. Lawan sini maknanya tak boleh beripu sekali dengan pehidup atau hidup hayat. Mati itu mautu, mati. Wallahu a'lam. Itu di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar.
وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita cuti ni, nah cuti kita lah. Tazkirah Ramadan ada, kemudian Syawal tu tak tahulah cuti sebulan ke kan? Tengok dulu, tengok dulu. Cuti sebulan lah. Muka puasa sebulan, cuti sebulan, gaya sebulan.